berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Murdi Bimal Mas Gading. Terima kasih Tuan Speaker. Selamat pagi. Mas Gading meminta Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya menyatakan dalam usaha membina semula ekonomi pada zaman pasca COVID-19, apakah KPI kementerian, strategi dan langkah yang diambil demi merangsang pertumbuhan sektor ekonomi pelancongan khususnya di Sarawak yang mempunyai destinasi unggul seperti Taman Negara Mulu, Taman Negara Tanjung Datuk, Taman Negara Gunung Gading dan Taman Negara Kubah. Berapa jumlah peruntukan yang dirancang untuk pembangunan sektor ini di Sarawak di bawah RMK 12? Sila Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya jawab. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, saya mengucap terima kasih kepada Mas Gading bagi memulih dan mengembalikan daya saing industri pelancongan negara. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEK telah mengubah dasar pelancongan negara ataupun DPN 2020 ke 2030 yang merupakan agenda transformasi yang menumpukan pada usaha-usaha meningkatkan pendapatan negara, menggalakkan kerjasama dan pelaburan, memperkasa masyarakat setempat serta mengukuhkan daya tahan dan kemampanan industri pelancongan negara. Menerusi DPN, MOTEK juga berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi eko-pelancongan pilihan dunia, memandangkan negara kita merupakan antara 17 buah negara yang dikenali sebagai negara mega diversity kerana kekayaan dan kepelbagaian flora dan fauna. Justru tumpuan akan diberikan kepada pelancongan lestari. Bagi tujuan tersebut, segmen eko-pelancongan merupakan fokus utama MOTEK, terutamanya dalam merancangkan semula industri pelancongan selaras dengan Pelan Eko-Pelancongan Kebangsaan NEP 2.0 dengan izin, iaitu 2020 hingga 2030. NEP ini merangkumi strategi dan pelan tindakan bagi memastikan kelestarian produk eko-pelancongan negara kekal mampan. Bagi negeri Sarawak khususnya, MOTEK telah mengenal pasti 9 kluster eko-pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan, iaitu pertama Lundu Sematan Teluk Melano Tanjung Datu, kedua Bako Santubong Kubah Semenggok Bau Padawan, ketiga Sri Aman Batang Air Ulu Sungai Menyang Meludam, keempat Sibu Kapit Tunuh Baleh Pelagus, kelima Mukah Daro Pulau Berit Tanjung Manis, keenam Bintulu Bakun Belaga Lusong Laku Nanga Merit Murum, ketujuh Miri Sebuti Niah Logan Bunut, dan ke-8 Bimbang Mulu Gunung Buda, dan ke-9 Lawas Bario Baklalan Baram. Kesemua kluster ini merangkumi penglibatan 676 pengusaha inap desa di bawah program pengalaman homestay Malaysia yang berdaftar dengan MOTEK, melibatkan 50 kampung, dan antara homestay itu ialah Kampung Teluk Melano dekat dengan Yang Berhormat, Kampung Bakur, Rumah Panjang Bawang Asan, Kampung Sungai Asap, Kampung Senau, Kampung Darul Islam Belimbing, dan di kawasan Berhormat sendiri Kampung Krokong dan Kampung Atas. Pada tahun 2020, pendapatan diperolehi menerusi program ini di Sarawak adalah melebihi 1.2 juta ringgit dengan kehadiran hampir 9,700 orang pengunjung. Manakala jumlah pendapatan ini adalah jauh lebih baik semasa sebelum penularan COVID-19, iaitu melebihi 4 juta ringgit pada tahun 2018 dan 2019. InsyaAllah, dengan pembukaan semula aktiviti pelancongan domestik dan kebenaran rentas negeri sekarang, kita berharap pengusaha program homestay ini akan kembali menjana pendapatan yang baik. Panjang lagi jawapan untuk Yang Berhormat, tetapi saya nak menyatakan di sini Sarawak di antara negeri yang paling banyak homestay, 50 buah kampung, dan dia punya ada lagi dia punya ahli-ahli yang terlibat ramai. Dalam berapa, kejap nanti saya bagi figure dalam ini disebabkan masa, saya akan beri jawapan secara sepenuhnya selepas ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sila Mas Gading untuk bertanya soalan tambahan pertama 30 saat. Okey, umum mengetahui bahawa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Darurat yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan, ianya menjejaskan sektor pelancongan dan perhotelan sama ada dalam jangka masa pendek maupun dalam jangka masa panjang. Hal ini kerana pihak kerajaan persekutuan mengambil langkah untuk mengenakan sekatan pintu sempadan dan ruang udara
ruang udara. Pihak kerajaan persekutuan tidak menawarkan sebarang pampasan maupun insentif terutamanya kepada pekerja dari sektor pelancongan dan perhotelan yang terpaksa diberhentikan. Jadi kadar penurunan jumlah kemasukan pelancong luar negara maupun dalam negara telah menyebabkan ramai pengusaha sektor pelancongan dan perhotelan mengambil langkah kos rasionalisasi dengan memberhentikan pekerja mereka. Jadi soalan saya, apakah langkah holistik kerajaan persekutuan, terutamanya Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, dalam membela nasib pekerja sektor pelancongan dan perhotelan yang terpaksa diberhentikan sebagai langkah kos rasionalisasi sepanjang tempoh PKP dan perintah darurat? Adakah terdapat sebarang akta khusus yang boleh melindungi nasib pekerja sektor pelancongan dan perhotelan yang terpaksa diberhentikan sebagai langkah kos rasionalisasi sepanjang tempoh PKP dan perintah darurat? Sekian. Terima kasih Mas Kadin, sila Menteri. Okey, Yang Berhormat, sebenarnya dia bukan hanya peruntukan yang diberi melalui Motex saja, kerana ianya across the ministries dengan izin, sebab yang diberhentikan bekerja ataupun mereka yang terpaksa di retain dengan izin ada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan bagi kita untuk tourist guides dan juga homestay, kita ada beri, dan baru-baru ini kita beri juga kepada SMEs, kita bagi dalam RM3,000, dan yang industri players yang lain juga kita bagi. Saya rasa Yang Berhormat kena ikut kita punya perkembangan maklumat terkini, sebab kita sentiasa memberi untuk membantu semua pihak yang terlibat dalam industri pelancongan ini. Yang Berhormat, baru-baru ini kami baru beri kepada mereka yang terlibat dalam bidang kebudayaan, sama ada penyanyi kah ataupun mereka dalam industri ini melalui teater kah, semuanya kita ada beri peruntukan sebagai bantuan khas kepada bukan kerajaan, mereka yang berdaftar dengan kita. Jadi banyak Yang Berhormat yang kita bantu, bukan kita tak bantu. Saya rasa Yang Berhormat perlu ikut perkembangan maklumat yang diberi melalui berita rasmi dan juga secara dari social media. Banyak Yang Berhormat rugi Yang Berhormat tak tahu, supaya Yang Berhormat boleh juga kongsikan dengan orang di kawasan-kawasan Yang Berhormat. Sama ada di Sarawak ataupun di mana saja, ini adalah satu dasar yang menyeluruh yang dibantu oleh kerajaan melalui kerajaan persekutuan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jumpa Yang Berhormat Igan. 30 saat. Terima kasih Datuk Izzy Ketua. Yang Berhormat Menteri, saya telah mendengar dengan teliti jawapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, di mana salah satu kluster yang disebut ialah kawasan Daro, itu adalah kawasan parlimen saya. Soalan tambahan saya Yang Berhormat Menteri, selain daripada projek pembangunan fizikal seperti yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, apakah ada usaha-usaha lain pihak kementerian dalam memastikan pembangunan modal insan masyarakat tempatan Sarawak yang terdiri daripada pelbagai etnik yang mempunyai potensi untuk terlibat sama dengan lebih efektif dalam industri ekopelancongan di negeri Sarawak? Terima kasih. Terima kasih Igan, sila Menteri. 2 Terima minit kasih kepada. Yang Berhormat. Sebenarnya kalau kita bercakap mengenai homestay tadi, itulah salah satu daripada projek Eco Pelancongan, dan selain pada itu juga kita membantu melalui memberi diskaun voucher melalui tiket penerbangan untuk mereka pergi ke satu-satu tempat dan menikmati produk ekoturism. Dan apa yang saya nyatakan mengenai kawasan-kawasan kluster tadi, kawasan Yang Berhormat juga saya rasa memang banyak yang bergiat dalam bidang kraftangan, dan kita pada masa ini terutama sekali melalui penjana, kita telah menubuhkan community based tourism dengan izin, di mana kita membantu untuk mewujudkan usahawan dari segi batik, dari segi yang lain, reskilling, upskilling, terutama sekali mereka yang terjejas oleh COVID-19 ini. Dan kita tubuhkan community based tourism ini, mereka membantu menggiatkan diri dalam kraft tangan dan dibayar gaji basic, iaitu RM1,200 seorang. Dan kita nak menggalakkan terutama sekali golongan muda, seperti yang dikata oleh Yang Berhormat Mas Kadin tadi. Saya nak nyatakan di sini, kita bantu juga banyak tempat, dan ini adalah proses yang berterusan di mana kita bantu mereka yang bergiat dalam bidang-bidang terutama sekali bukan fizikal tadi, dari segi tempat pelancongan. Jadi kita merangkumi semua
semua dari segi aspek asalkan ianya di bawah pelancongan yang boleh kita bantu. Malah baskes kita bantu. Kita cari jalan untuk membantu mereka. Ini menggalakkan orang muda terutama sekali mereka bergiat dalam industri ini untuk bergiat di PPV. Kita bawa mereka di mana-mana supaya mereka di mana-mana kita menganjurkan program supaya mereka juga dapat memanfaat daripada itu. Terima kasih Muhammad. Saya nak mengambil peluang ini Tuan Yang Ketua sedikit ingin mengambil sedikit ruang ini untuk ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang anggun dan segak mengenakan baju batik Malaysia masing-masing pada hari ini. You deserve all the applause yourself dengan izin. Bagi meraihkan Kena sponsor pada setiap ahli parlimen. boleh insyaAllah. Bagi meraihkan hari bersejarah ini, hari pertama pemakaian batik di Dewan Rakyat ni, saya suka cerita, saya maklumkan bahawa Yang Berhormat dan semua keluarga Malaysia akan mendapat rebate tunai bernilai RM30 bagi setiap pembelian bernilai RM100 yang kita tawarkan ke atas pembelian mana-mana produk kraft Malaysia yang dijual di tempat-tempat berikut. Ini membantu industri batik. Kita ada outlet di Parlimen juga dan mana-mana outlet di cawangan kraftangan Malaysia di mana-mana saja anda dapat rebate RM30 setiap RM100 nilainya. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah semua. Terima Yang kasih. di-Pertua pun hari ini pakai batik. Ya, Kita dah puji sama dia. saya beli di Satu Parlimen. saja nak sambut Menteri Baik, punya terima kasih. ucapan tadi. Yang di-Pertua, Tangga Batu. Nak cakap pantun untuk sambut Menteri punya pasal pemakaian batik. Ya. Ya? Ringkas sikit. Okey, pantun satu je. Okey. Berbaju batik tampak budiman, AP wanita tak kurang jelita. Pasaran tempatan perlu ditawan demi membantu industri kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya pertanyaan Menteri seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Parlimen Madius Tanggau Tuaran.